dan manfaat tiada cukup dengan mudaratnya. Maknanya mudarat dengan manfaat lebih banyak mudarat daripada manfaat. Manfaat pun ada tapi tidak padat, tidak cukup dengan kemudaratan yang kita alami. Maka kadang-kadang kita mengejar dunia, maka dengan dunia yang kita dapat pun kadang-kadang memberi mudarat pada kita. Seperti orang yang mengejar harta sampai siang dan malam, sehinggalah dia memang mendapat harta, tetapi kadang-kadang meletihkan, memenatkan. Sedangkan harta yang dikumpul banyak-banyak, apabila dia mati, maka dibahagikan menjadi harta itu harta pusaka, dapat kepada anak-anak. Jadi akhir sekali kita tengok manfaat apa yang ada. Sedikit saja kalau dapat manfaat pun, tapi mudaratnya lebih. Kadang-kadang dengan sebab harta yang kita kumpul banyak-banyak menyebabkan kita banyak musuh, banyak orang marah pada kita, dengki pada kita dan sebagainya. Maka dikatakan di sini bahawa kalau kita renung betul-betul, dunia ini banyak kemudaratan daripada manfaatnya dan kepayahan, dan penuh dengan kepayahan daripada penat tubuhnya, jadi penat lelah kita. Jadi kalau kita kejar sangat kepada dunia, akhir sekali memenatkan kita, melelahkan tubuh badan kita semata-mata. Jadi dikatakan di sini, kamu renunglah dengan akal kamu, fikir betul-betul, sesungguhnya kehidupan dunia yang kamu kejar-kejar itu sebenarnya kurang kemanfaatannya dan mudarat itu banyak, bahkan meletihkan tubuh badan sahaja. Maka demikian, kadang-kadang orang yang harta banyak, masa Allah Ta'ala sibukkan dia, sehingga kan tak ada masa rehat, dan itu pun merupakan keletihan juga. Maka tidak dapat tidak, mestilah kita berpadan-padan dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan kita kena menumpukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala di samping nikmat rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan berbimbang hati di dalam dunia. Dan kita ini, dia kata dunia ini banyak hati jadi sibuk ataupun jadi bimbang-bimbang kepada dunia. Seperti hari ini kadang-kadang kita terlalu memikirkan apa nak makan anak kita, apa kita nak kehidupan kita sehari-hari. Kalau hari ini kita tengok orang lebih susah pada dunia daripada akhirat. Kadang-kadang kalau anak itu tidak pandai membaca Al-Quran, ibu bapa tidak rusik, ibu bapa tidak susah. Kalau anak-anak tidak semayang pun kadang-kadang setengah daripada ibu bapa pun tidak merasakan bahawa ini satu masalah bagi dia. Tapi kalau anaknya tidak ada harta, kalau anaknya tidak ada pekerjaan, ini yang disusahnya. Maka kita kena ingat bahawa sesungguhnya hati kita ni banyak membimbangkan kepada dunia sebenarnya. Yang kita bimbang-bimbang sangat ke dunia. Kita bimbang rezeki, sebenarnya rezeki telah ditetapkan. Allah Ta'ala jamin dah. Wa ma min dabbatin illallah, wa ma min dabbatin illallah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqiha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi ataupun semua yang ada di atas muka dunia kecuali atas Allah Ta'ala rezeki. Jadi Allah Ta'ala sudah tetapkan rezeki. Maka rezeki telah dijamin, tapi kita tidak dijamin lagi adakah kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Maka disuruh kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita jangan berbimbang-bimbang sangat kepada dunia. Sehingga kan hari ini kalau kita bangun daripada tidur, apa yang kita cakap? Kalau kita cakap dunia, bermakna hati kita bimbang kepada dunia. Tapi kalau kita cakap bab akhirat, bab agama, bab dosa, bab pahala, bermakna hati kita berbimbang-bimbang kepada akhirat. Tetapi hari ini banyak manusia berbimbang-bimbang kepada dunia. Dan dia kata seksa di dalam akhirat akibat kita ni terlalu membimbang-bimbang kepada dunia ataupun mengajar dunia, lalu mengejar kepada dunia, akhir kali mendapat seksaan di negeri akhirat. Wal iyadu billahi min zalik. Maka mencari kelebihan, kenikmatan dunia yang berlebih-lebihan, sehinggalah kita ini ingin mendapatkan kenikmatan di atas ke dunia, lalulah kita ini meninggalkan amal ibadat, menyebabkan mendapat seksaan di negeri akhirat. Sedangkan mencari kehidupan dunia yang berlebih-lebihan itu sebenarnya memberi kepada mudarat, memberi kepada kemudaratan, memberi kepada kepenatan tubuh badan kita. Yang kita dapat nikmat daripada apa yang kita usahakan itu sedikit sahaja sebenarnya. Lalu kata Sayyidina Ali, sebenarnya orang itu tidak dapat merasa lagi keseronokan ataupun keseronokan kecuali apabila dia ini melakukan ibadat kepada Allah.
Dan orang ini tidak akan merasai ketenangan kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, harta banyak setara mana pun, tinggi pangkat setara mana pun, kedudukan hebat setara mana pun, hati tidak akan tenang apabila seseorang itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab dia ini berlebih-lebihan mencari harta dunia, kehidupan dunia yang memenatkan tubuh badannya, yang memudaratkan dirinya, yang membimbangkan hatinya, yang mendapat siksaan yang panjang, bahkan dia nanti di negeri akhirat dihisap dengan hisapan yang panjang. Hisap yang panjang. Maknanya. Jadi satu sudah dia dapat duduk atas muka dunia ni dengan kelebihan melampau-lampau mencari harta benda, sampai sibuk. Sibuk masa dia. Sampai sibuk masa hati duk bimbang-bimbang kepada perkara dunia, di situ sudah rugi dah. Sedangkan dia ini perlukan masa untuk beribadat. Tetapi hati dia ini dok bimbang kepada dunia, maka tidak fikirkan kepada perkara ibadah. Kemudian apabila dia mendapat kehidupan dunia yang berlebihan, nanti di negeri akhirat dia akan dihisap dengan hisap yang panjang. Sebab itulah ketika Qarun yang mempunyai harta yang begitu banyak, dia masuk kampung, keluar kampung, bawa harta je lepoh harta. Orang pun berebut. Lalulah ada di kalangan umat Nabi Musa kata, sedap jadi macam Qarun ni, harta pun banyak. Lalu dikatakan bahawa kalau kamu mahu jadi macam Qarun, kamu mahu ke diazabkan di negeri akhirat buat selama-lamanya, ataupun mendapat siksaan di negeri akhirat? Atas muka dunia memang kita nak begitu, kalau aku jadi macam ni sedap, kalau aku boleh macam ni sedap. Tetapi di negeri akhirat, orang yang mengejar perkara itulah yang banyak menyesal dekat negeri akhirat. Maka tidak dapat tidak, hendaklah kita memikir betul-betul dengan akal kita. Nescaya kita akan ketahui bahawa dunia ini sebenarnya banyak tipu dayanya. Maka dikatakan bahawa hisab yang panjang, nescaya zahid engkau pada barang yang daripada halalnya, maka hendaklah kamu zahid. Zahidnya dengan arti kata zahid ini sudah dengan arti kata tidak mahu mencari yang lebih dengan apa yang ada. Zahid ini banyak kita kata, yang dikatakan zahid ini meletakkan dunia pada zahir saja, akhirat di dalam hati, ataupun meletakkan bahawa apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita sudah cukup, dan kita tidak ingin kepada apa yang ada di tangan orang lain. Dan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita sudah cukup, kita tidak mahu lebih-lebih, kerana bimbang akan merosakkan amal ibadat kita. Maka mengenai dunia hendaklah zahid kita, hendaklah berzuhud. Dengan berarti kata berzuhud ini, seorang itu hendaklah menerima apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dan dia tidak mahu lebih-lebih lagi dengan apa yang Allah Ta'ala beri, kerana bimbang. Kerana bimbang akan rosak amal ibadatnya kepada Allah. Sehingga kan dikatakan bahawa atas orang yang boleh zahid kepada dunia ini, dia tengok keadaan. Kalau orang itu hartanya banyak tetapi ibadatnya tetap boleh bertambah, maka bagi orang ini dia boleh ambil harta dunia yang banyak, dan dia ini zuhud juga kepada Allah. Kerana orang yang zuhud ini orang yang boleh tumpukan amal ibadat kepada Allah walaupun dunia berada di hadapan dia. Walaupun dunia sudah ada hadapan dia, dia boleh tumpu. Tapi kalau orang ini, kalau dia ini akan mengambil kehidupan dunia yang banyak menyebabkan dia lalai beribadat, maka dia tidak boleh mengambil kelebihan dunia. Kerana apa? Kerana bimbang akan rosak amal ibadatnya kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar orang yang kaya. Walaupun dia kaya, tetapi dia lah orang yang kuat ibadat kepada Allah, dekat dengan Allah Ta'ala. Maka kekayaannya tidak menghalang dia untuk melakukan amal ibadat. Maka Sayyidina Abu Bakar dikira orang yang zuhud kepada Allah. Maka siapakah yang zuhud? Yang zuhud ini adalah orang yang apabila ada kepada dia, ataupun sama ada dunia ada depan dia, dia tidak halang, tidak menghalang dia untuk melakukan amal ibadat. Maka orang yang zuhud adalah orang yang boleh menumpukan amal ibadat kepada Allah. Itu zuhud. Hatta orang miskin pun, kalau dia tidak boleh tumpukan amal ibadat pun, tidak zuhud juga dia. Maknanya, sebab apa? Sebab dia tidak boleh menumpukan amal ibadat kepada Allah. Maka hendaklah kamu zuhud. Apabila nak harta banyak, mari fikir, aku harta banyak, maka akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Sedangkan ibadat aku semakin berkurangan kalau aku dapat harta yang banyak. Kalau orang boleh tumpu lagi amal ibadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan harta yang banyak, dia kena fikir pula, aku hartanya banyak, amal aku sedikit, maka aku nak gunakan harta aku untuk menginfakkan harta, supaya ianya akan memberi pahala kepada aku. Maka ini pun juga orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini,
hendaklah kamu zahid. Zahid ni tidak mahu lebih-lebih lagi, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan kalau Allah Ta'ala beri, tetap dekat dia dengan Allah. Sehingga kan saya bercakap dengan guru saya, dia kata yang zuhud ini Ustaz, kalau dia ada di dalam hatinya rasa ada lebih pada orang, kalau dia tengok orang lain ini lebih, lalu dia mari dalam hati, aku ni kalau boleh nak lebih pada dia. Yang lebih tu bukan membawa kepada akhirat, membawa kepada dunia. Seperti melihat orang ini ada kehebatan, lalu orang sanjung, lalu dia pun mari dalam hati dia, aku pun nak lebih pada dia, nanti orang lebih sanjung aku pada dia. Maka ini pun dia tidak zuhud kepada Allah. Walaupun perbuatan dia perbuatan baik, seperti dia berdakwah sebagai contoh, tapi dia tengok ada orang yang lebih hebat pada dia, orang disanjung dia, dia kata aku nak berdakwah lebih lagi pada dia. Jadi itu sudah niat yang baik, tetapi tujuan dia apa? Tujuan dia nanti orang akan sanjung aku lebih pada dia. Maka ini pun tidak zuhud kepada Allah. Hatta dia mengatakan bahawa kalau ini orang yang kaya, sehingga kan dia infak harta yang banyak sampai orang puji dia ni orang yang dermawan. Kalau macam itu, aku nak cari harta lebih lagi, aku nak infak lebih pada dia. Nanti dalam hati sebenarnya dia nak suruh orang lebih puji dia pada orang tadi. Aku lebih dermawan pada dia, walaupun dia tak kata macam tu. Maka selagi mana yang ada hatinya begitu, maka itu tidak lagi zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa hendaklah engkau zahid. Zahid dengan arti kata menahan diri daripada mengambil yang lebih-lebih sehingga merosakkan amal ibadat kepada Allah pada barang yang daripada halal, bahkan perkara yang halal. Tidak salah, mana boleh kita nak ambil yang lebih-lebih, tapi masalahnya kalau kita ambil lebih, bagaimana ibadat kita? Maka cukuplah dengan halal, walaupun yang lebih itu halal. Walaupun yang lebih itu halal. Contohnya kita ini orang yang menyampaikan berdakwah contohnya. Tiba-tiba kita nak berniaga. Maka berniaga tidak salah. Bahkan dalam Islam pun suruh berniaga. Tetapi kalau kita tumpu kepada bidang ini pula menyebabkan ibadat kita semakin berkurangan, maka itu dilarang sama sekali. Kerana apa? Kerana kamu kira tidak zahid lagi kepada Allah. Kerana kamu masih cari nak lebih lagi. Kamu nak mencari sesuatu dunia yang lebih, dalam waktu yang sama tidak disedari kamu telah meninggalkan ibadat kepada Allah. Jadi kita nak tengok begini je sebenarnya. Baik, kadang-kadang kita buat sesuatu benda ni niat baik kerana Allah. Sebagai contoh, apabila kita tengok orang banyak menginfakkan harta pada jalan Allah, lalu kita pun mari fikir, aku ini tidak ada harta yang banyak untuk menginfakkan harta. Kalau aku ada harta banyak, aku boleh infak harta, boleh mencari pahala lebih-lebih. Itu sudah baik tujuannya. Alhamdulillah, tujuannya sudah baik. Tetapi lalulah dia sudah orang yang sudah boleh tumpu ibadat, yang boleh tumpu melakukan amal ibadat ke masjid, ke surau dan sebagainya. Tetapi apabila saja dengan niat yang baik, lalu pun dia pun carilah jalan lain untuk mencari harta yang banyak. Jadi bila ditanya kenapa kamu cari kerja luar pula untuk cari harta banyak ni, tujuannya kerana nak tolong agama. Sudah baik. Tetapi ketika mencari harta yang banyak untuk tujuan nak menolong agama itu, tanpa disedari ibadatnya semakin berkurang, maka dia sebenarnya kena tipu daya juga. Sebagai contoh, maknanya orang itu dia Alhamdulillah sudah pencen, sudah harta pun sudah dapat tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan sudah ada. Lalu dia pun bolehlah pergi masjid surau. Boleh pergi masjid surau. Lalu dia duduklah di satu tempat ibadat, masjid lah contohnya. Lalu dia duduk depan masjid pun nak buat beki, bangunan sikit-sikit nak beki. Lalu dia pun cari jalan. Kalau macam tu aku nak berniaga lah untuk masjid. Lalu dia pun keluar modal dia. Maka dia pun niat sebahagian daripada keuntungan dia akan beri kepada masjid. Dia pun masuklah, dia pun cari satu projek, dia pun berniaga. Tetapi apabila dia berniaga, yang dahulunya dia pergi ke masjid, waktu maghribnya awal-awal, tapi pegang awalnya maghrib sudah lewat. Kerana sibuk dengan kerja dia sudah lewat. Akhirnya biasanya sudah ada kuliah maghrib, jadi sudah tidak ada kuliah maghrib. Akhirnya sudah menjadi, pada peringkat awalnya sudah menjadi ahli masjid, tiba-tiba menjauhkan diri daripada masjid. Niatnya baik, niatnya untuk mencari harta, untuk menolong agama, tetapi oleh kerana dia ini telah melalaikan dirinya dalam melakukan amal ibadat, maka dia ini tertipu daya juga. Dan maka dia ini dikira mencari dunia. Walaupun niat dia untuk akhirat, dia dikira mencari dunia kerana dia telah tertipu daya. Ditipu daya dengan kehidupan dia, menyebabkan dia lalai kepada Allah.
Maka kalau dia ini maknanya ada harta pun bagi pada jalan Allah, tetapi ibadat dia berkurangan, dia dikira belum lagi zahid pada dunia. Mesti dia hendaklah zahid pada dunia. Lebih-lebih lagi maknanya kita kena jaga jangan sampai rosak amal ibadat. Hatta dikata perkara halal pun kamu kena zahid juga. Perkara halal pun kita kena zahid juga. Maknanya kita kena tahan diri juga, jangan mengambil sangat perkara yang halal walaupun halal. Kita ada harta banyak, kita nak beli kereta 10 buah pun apa, tak dalam garah kita banyak-banyak, tidak ada masalah. Kita tidak mencuri hak orang, kita tidak mengambil hak orang lain. Tetapi masalah akan rosak hati kita, akan rosak amal ibadat kita. Takut dibimbangi, mari sombong, mari riak, mari ujub dan sebagainya. Hatta dikatakan perkara yang halal pun kamu kena tahan diri juga, kerana bimbang. Walaupun mengambil harta yang halal, tetapi boleh merosakkan amal ibadat yang kamu lakukan tadi. Maka kalau perkara halal pun disuruh zahid, apatah lagi perkara yang tidak halal. Lebih-lebih lagi lah disuruh kita menahan diri daripada mengambilnya, agar kita dapat menumpukan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiadalah engkau tegahkan bersedap-sedap dan mengambil lazat itu, yakni engkau tegahkan dan engkau tinggalkan. Tak ana tu doa. Dan maka tiadalah kamu mengambil daripadanya. Maka tiadalah kamu mengambil daripadanya, yakni daripada dunia tadi. Maka kamu tidak mengambil daripada dunia, melainkan barang yang dapat tiada bagimu daripadanya di dalam ibadah. Maka kamu jangan mengambil sesuatu daripada dunia kecuali perkara yang mesti. Tiada tu maknanya mesti. Yang mesti kita ambil untuk meluluskan amal ibadat kita. Jangan di sini kita faham, kalau kita disuruh zuhud, siapa jangan kita tinggal kerja. Nanti kita tinggal kerja, kenapa? Nanti aku kerja kan, aku mencari dunia. Nanti kalau kita tidak bekerja, macam mana kita nak melakukan amal ibadat? Sedangkan kita perlu kerja. Bahkan kalau kita tidak bekerja, merosakkan amal ibadat kita. Kita akan takbir, kita fikir dah anak kita nak bayar macam mana, rumah kita. Maka kita perlu bekerja. Tetapi yang dilarang itu kamu mencari kehidupan dunia yang melampaui batas sehingga melalaikan kamu daripada melakukan amal ibadat. Maka yang harta banyak itu pun tidak dilarang kalau perkara itu tidak menghalang ia amal ibadat kepada Allah. Maka dia kata ambillah sekadar yang perlu. Nabi kata perlu apa ada? Perlu rumah yang baik. Rumah mesti kena ada rumah yang baik. Maka tengoklah pada rumah. Anak kita duduk 2 orang aja, suami isteri. Maknanya ataupun duduk anak 4 orang saja, buatlah 3 bilik 4 bilik padang lah. Maknanya kalau anak 8, anak 10 buat 2 dekak, anak 12 buat 3 dekak. Dah guna pada biar pada. Kayak gini buat rumah besar-besar 3 dekak, kayak gini anak belajar biar tahu dia dengan 2 orang. Tinggal 2 orang saja. Maknanya jadi nak beritahu, buat rumah besar-besar kadang-kadang kegunaan dia sedikit saja. Kegunaan dia. Maka yang paling penting ambil guna pada saja. Maka Nabi kata, yang pertama cari rumah yang baik. Mesti kena ada rumah yang baik. Untuk kehidupan kita. Yang kedua, mesti kena ada kenderaan yang baik. Kenderaan pun perlu juga. Jangan siapa tidak mahu kenderaan. Kalau tidak mahu kenderaan, macam mana nak sapa hari Khamis ini? Maka mesti kena ada juga kenderaan untuk meluluskan kita ibadat. Tujuan apa ini kita beli kenderaan? Tujuan dia ibadat. Kenderaan tu tidak salah, kamu beli kenderaan apa pun. Maknanya nak beli Mercedes ke, nak beli BMW ke, nak beli S5 ke, kepandai lah. Tetapi biar guna untuk kegunaan ibadat. Tapi kalau beli basikal pun pergi patah batu buruk tak pergi belajar, Pak Mendafa juga. Maknanya jadi nak beritahu yang paling penting bukan kenderaan itu yang salah. Yang salahnya penggunaan kita. Maka Nabi kata biar ada kenderaan yang baik. Tengok kalau anak ramai 8 orang beli kereta set. Maknanya kalau ramai sangat tak payah pakai naik bas gitu je. Ramai-ramai. Jadi nak beritahu kena bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka dia kata kena ada kenderaan yang baik, kena ada rumah yang baik, kena ada pekerjaan yang baik. Itu dunia belaka tu. Tapi Nabi tu ambil, Nabi suruh bekerja. Dan dilarang kita tidak bekerja. Manusia ni ada 2 kedudukan. Apa tu 2 maqam.
Satu dipanggil maqam asbab, satu dipanggil maqam tajrid. Jim raya dal. Tajrid ni dengan maqam asbab ni berbeza. Kebanyakan manusia duduk di maqam asbab. Maqam asbab ni begini, kalau kita tidak bekerja, duit tak sampai kita. Asal kat tangan lah, duit tak turun dari langit. Maknanya. Jadi kita ni mesti bekerja. Bila kita bekerja, kita pun dapatlah rezeki, dapat menanggung kehidupan kita harian. Maka kita mesti bekerja. Maka Allah Ta'ala telah tetapkan kamu duduk di maqam asbab untuk kamu bekerja. Lalu kita pun bekerja. Maka bekerja itu mengambil sebahagian daripada dunia. Yang dilarangnya kita bekerja sampai tidak melakukan amal ibadat kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, mengatakan bahawa idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Kalaulah diseru kepada kamu sembahyang, sama ada hari Jumaat ke tiada hari diseru, apabila kamu mendengar azan, maka fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah mengingati Allah. Wa zarul bai', tinggal jual beli sementara saja. Maknanya pergi sembahyang. Lepas sembahyang semua, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Maka apabila kamu selesai mengerjakan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas ke dunia. Pergi balik kerja, yang pejabat masuk pejabat balik, yang pergi kedai masuk di kedai balik. Maknanya, maka bertebaranlah kamu di atas muka dunia wabtaghi min fadlillah, wabtaghu min fadlillah. Maka carilah kelebihan Allah. Itu rezeki Allah suruh cari. Tapi sembahyang jangan tinggal. Maka teruskan lakukan amal ibadat. Itu yang baik. Moga-moga kamu mendapat kejayaan. Maka tidak dapat tidak, kita disuruh bekerja. Kerana kita biasanya duduk makam asbab. Tapi ada orang yang duduk makam tajrid. Maknanya tak kerja pun dapat PT setiap bulan. Ini seperti orang yang pencen. Itu makam tajrid. Sebenarnya makam tajrid ni orang yang dekat dengan Allah. Allah Ta'ala jamin rezeki. Tapi kita nak faham beginilah. Makam tajrid ni maknanya orang tu tak kerja sampai PT amor tiap-tiap bulan. Jadi orang yang macam ini, kalau dia sudah rezeki dia sudah datang dan dia sudah boleh tumpu ibadat, maka jangan lagi cari yang lain. Disebut dalam kitab hikam, dia kata kamu duduklah dengan tempat yang Allah Ta'ala dudukkan kamu. Kalau Allah Ta'ala dudukkan kamu makan asbab, kena kerja, jangan kita tambah kerja pula. Belajar tasawuf, boleh berhenti kerja lalu. Nak berzikir saja, tak boleh juga. Sebab kita duduk makan asbab. Tapi kalau sudah makan tajrid, maknanya duduk saja pun orang hantar PT, kita beribadat pun orang sampai rezeki pada kita, dan kita pun tak payah fikir rezeki, maka jadi fikir ke rezeki, fikir ke ibadat terus. Jadi kita sudah tak payah fikir rezeki, tiap-tiap bulan dapat, lalulah cari projek pula apa-apa. Akhir-akhir tinggal ibadat. Ya, inilah orang yang sudah Allah Ta'ala dudukkan di makan tajrid, dia pergi asbab. Yang duduk di makan asbab pergi tajrid. Maka orang yang macam ini menyebabkan rosak amal ibadat ini. Maknanya, maka tidak dapat tidak, mestilah kita ini bekerja untuk mendapat sebahagian yang kita perlu untuk melakukan ibadat kepada Allah. Maka tiada mesti bagimu daripadanya di dalam ibadat, yakni kamu mesti mendapatkan sesuatu untuk ibadat. Untuk melakukan amal ibadat, maka perlulah kenderaan, makan minum dan sebagainya. Sudah cukup kita untuk makan minum, untuk kenderaan, untuk rumah kita dan sebagainya. Dan boleh tumpu tak ibadat? Boleh tumpu ibadat. Maka teruskan. Maknanya. Dan Islam tidak larang kita mengambil yang lebih-lebih sebenarnya. Tetapi yang larang itu adalah kita lalai. Ramai mana orang yang ada harta banyak tapi tidak mahu lagi pergi ke Mekah. Maknanya. Sedangkan ramai yang tidak ada harta, nak berangan-angan dia pergi ke Mekah. Jadi nak beritahu, itu yang dilarang. Kamu ni mencari harta banyak tapi kamu lupa Allah. Sedangkan kita disuruh mengingati bahawa semakin banyak Allah Ta'ala beri rezeki, semakin banyaklah kita perlu ingat kepada dia, kepada Allah Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, kamu yang paling penting ibadat. Nak ambil dunia, ambil. Jangan tidak ambil. Tapi untuk melepaskan amal ibadat kita kepada Allah, untuk membolehkan kita menumpukan amal ibadat kepada Allah. Maka daripadanya di dalam ibadat bagi Tuhanmu, yakni bagi melakukan ibadat kepada Allah, dan engkau tinggalkan, yakni engkau tegahkan bersedap-sedap. Maknanya tinggalkanlah yang bersedap-sedap. Maknanya kita mungkin boleh nak makan ikan 3 rasa tiap-tiap hari, boleh. 5 rasa pun boleh kalau PT ada. Maknanya bagi setengah orang lah, bukan semua orang, bagi setengah orang
Kalau dia buat ikat 3 rasa, habislah piti 50 riyal contohnya. Bagi dia 50 riyal sehari tu tak ada apa-apa bagi orang ada piti. Bagi orang ada piti. Tapi kalau makan sedap-sedap semua, akhir kali ibadat jadi malam. Dah makan ikan tu tak boleh makan sepinggang, makan 3 pinggang. Dah sedap makan, malah ibadat dogok hulu. Maka tu contoh je. Jadi dia suruh kita jangan berlebih-lebihan. Walaupun kita mampu, jangan berlebih-lebihan. Tinggalkan bersedap-sedap. Tinggalkan bersedap-sedap, yakni mengambil sebahagian daripada nikmat dunia dan mengambil lazat itu. Dan tinggalkan bersedap-sedap di atas muka dunia dan mengambil lazat itu kepada syurga, dan kenikmatan, kelazatan itu di dalam syurga. Sebab itu dikatakan kalau orang terlalu mengambil kenikmatan di atas muka dunia, dibimbangi tidak dapat kenikmatan di negeri akhirat. Tetapi kalau orang yang mengambil kesusahan di atas muka dunia dengan meninggalkan kelazatan dunia, nah insya-Allah dia akan mendapat kenikmatan di dalam syurga. Sebab tu para sahabat Nabi ni orang yang banyak berpuasa. Kadang-kadang dia banyak berpuasa, meninggalkan orang bergaul dengan orang ramai, berzikir, menghabiskan masa dengan ibadat kepada Allah. Dan juga menahan dirinya, mujahadatun nafsi, menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu semata-mata untuk mendapat kenikmatan di negeri akhirat. Maka begitulah. Sebab tu dia kata huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makar. Sesungguhnya dibentangi neraka ini dengan keinginan nafsu. Huffatin nar bisyahawat maknanya dibentangi neraka ini dengan keinginan nafsu. Jadi keinginan nafsu yang kita terlalu mengikut keinginan nafsu itu sebenarnya terbentang kita neraka. Terbentang kita neraka. Lalu dia sebut huffatil jannah bil makari, dan terbentang syurga itu dengan perkara yang kita tidak gemar. Memanglah banyak kita tidak gemar. Seperti bangun sembahyang malam, kalau dipilih dengan tidur, saya kita pilih tidur lagi. Perkara yang tidak gemar. Dalam membaca Al-Quran tiap-tiap hari, kalau dipilih membaca majalah surat khabar, dipilih baca surat khabar lagi pada majalah dengan dibaca Al-Quran. Maknanya disuruh kita kurangkan bercakap. Kalau nak bersembang-sembang dengan berdiam, suruh diam. Memanglah kita suka bersembang-sembang lagi. Disuruh kita makan sikit. Kalau disuruh makan sikit dengan makan banyak, lebih-lebih lagi makanan yang lazat, saya kita suka makan yang banyak-banyak. Maka perkara syurga ni dibentang dengan perkara yang kita tidak suka, yang menghalang hawa nafsu kita. Maka disebut dalam hadis lain, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara? Ada batasan. Maknanya nak minum arak dah boleh, haram. Walau kita rasa orang cerita orang sedap, rasalah kali terasa nak minum, tidak boleh, haram. Kita ada batasan. Ada batasan-batasan. Nak berzina haram, tidak boleh. Minum arak, mencuri tidak boleh. Ataupun buat perkara-perkara yang diharamkan, yang Allah tidak boleh. Walaupun nafsu kata nak, tetapi dunia sejnul mukminin, penjara bagi orang mukmin. Orang kafir wa jannatul kafir. Ada pun orang kafir, dunia ini ibarat syurga. Dia boleh berseronok-seronok. Jadi jangan ikut macam orang kafir. Orang kafir yang berpakaian pun macam tidak berpakaian. Yang tidak berpakaian langsung pun ada. Kita orang Islam ada batasan dia, jangan ikut. Jangan ikut. Maknanya kerana apa? Kerana tidak sama orang kafir dengan orang yang beriman. Orang kafir, mereka itu merasakan dunia ini ibarat macam syurga dia. Sebab Allah Ta'ala beri dia atas dunia saja. Atas dunia saja. Dia berseronok-seronok. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulu kama ta'kulul an'am wan naru maswal lakum. Sesungguhnya orang kafir ini mereka itu berseronok-seronok. Dan mereka itu makan sebagaimana makannya binatang ternakan. Wan naru maswal lakum. Dan neraka Allah Ta'ala sediakan kepada mereka itu. Maka tidak dapat tidak kita duduk atas muka dunia ni, orang yang beriman dia ada satu hala tuju. Hala tuju adalah mencari redha Allah dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggallah segala kelazatan dunia yang kita inginkan. Lalulah kita mengambil sebahagian daripada dunia untuk meringankan ataupun memudahkan kita beribadat, dan kelazatan itu kamu akan dapat juga tetapi di negeri akhirat pula.
yang mana negeri nikmat, negeri yang kekal, yang penuh dengan nikmat. Disebut di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh. Kalau setakat beriman saja tidak mencukupi, bahkan disertai dengan amalan yang soleh, bagi mereka syurga yang di mana di bawah syurga itu ada sungai yang mengalir. Kemudian akan diberi rezeki yang terdiri daripada makanan-makanan, buah-buahan. Lalulah apabila diberi rezeki kepada mereka, lalu mereka mengatakan, yakni ahli syurga, ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Sesungguhnya rezeki ini telah kami dapat semasa kami duduk di atas muka dunia. Lalu apabila mereka makan, didapati rasanya amat berbeza sekali. Dan bagi mereka itu bidadari yang suci, dan mereka itu kekal di dalam syurga buat selama-lamanya. Ini adalah nikmat orang yang duduk di dalam syurga. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapat syurga Allah taala, mestilah mengabdikan diri kepada Allah sehingga Allah taala kasih kepada kita. Maka dengan kasihnya Allah taala kepada kita, nescaya Allah taala akan memberi rahmat kepada kita. Sebab itulah ulama sufi mengatakan untuk mendekatkan diri kepada Allah mesti kena ada ilmu, berilmu, beramal, bertaubat, berzikir. Maknanya mesti kena tambah lagi. Kalau tidak berzikir, ditambah lagi berzikir ataupun bersumpah. Jadi sebenarnya di antara jalan kita nak mendekatkan diri, satu dia panggil jalan mujahadah. Ini payah. Yang ni kena kurang makan, kurang bergaul, kurang makan, kurang bergaul, kurang tidur. Kurang tidur dan kurang bercakap. Ini satu jalan. Mungkin payah kita nak buat. Ataupun pergi jalan yang kedua. Jalan yang kedua, ambil berilmu, beramal, bertaubat. Berilmu, beramal, bertaubat. Mesti kena jalan taubat. Jalan yang ketiga, yakni dengan berzikir dan juga bersuhbah. Tahu bersuhbah? Yakni bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya, dengan arti kata hendaklah sentiasa menghadiri majlis dia. Sehingga kan ulama sufi mengatakan bahawa kalau kamu nak tahu bahawa seorang itu, kamu nak ambil ilmu dengan dia, hendaklah kamu duduk bersamanya 40 hari. Berduduk bersamanya. Apabila kamu duduk bersamanya selama 40 hari, maka terkesan hati kamu dengan sebab ilmu yang disampaikan, maka jangan tinggalkan dia, kerana dia ini memberi manfaat kepada kamu. Tapi kalau duduk 40 hari tidak berkesan, tengok pada dia. Kalau dia orang yang benar-benar beramal, maka kena baiki diri kamu. Maknanya kalaulah hati kamu sudah rasanya kamu sudah beramal, cuba mengikut apa yang dia kata, boleh jadi dia belum beramal, dia hanya kata saja. Kamu kena cari orang guru lain pula, tanpa kamu memburuk-burukkan guru yang kamu tinggal tadi. Ini adab dia. Maka tidak dapat tidak, mestilah seorang tadi mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala untuk dia selamat dan mendapat nikmat di negeri akhirat, di dalam berjiran Tuhan, jiran Tuhan sekalian alam, bersama dengan Allah yang memiliki alam. Dan engkau ketahui bahawasanya segala makhluk tiada menyempurnakan janjinya. Dan kalau kamu bergaul dengan makhluk, akhirnya kita dapat Allah sekalian itu bermakna kebanyakan. Kebanyakan orang tidak menyempurnakan janji. Sebab tu kalau nak cari orang yang betul-betul amanah, Allah payah nak cari amanah. Sehingga kan Nabi kata di akhir zaman, sehingga kan amanah ni, nak cari orang yang amanah pun payah. Sehingga kan orang yang amanah pun jadi tak amanah. Dia kata kalau aku amanah, orang pakat tipu aku belaka, jadi aku pun tak amanah juga. Jadi begitu. Satu hari Nabi menyampaikan ilmu, Nabi mengajar, menyampaikan ilmu, tiba-tiba bangun seorang. Dia tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bilakah berlaku kiamat? Tapi Nabi biar, Nabi tak cara pun. Orang tengah kata tak cara. Maknanya Nabi teruskan menyampaikan ilmu. Lalulah sahabat menyangkakan bahawa Nabi tidak suka orang ini. Kerana orang ini, dia ini, Nabi tengah menyampaikan ilmu, dia main tanya tiba-tiba begitu saja. Mungkin Nabi tidak suka. Ada satu lagi kata, bukan Nabi tidak suka, Nabi tidak dengar. Kerana Nabi tu asyik menyampaikan ilmu, mungkin Nabi tak dengar apa yang dia kata. Ada mengatakan bahawa Nabi dengar, tapi Nabi tak menjawab lagi. Maknanya ternyatalah Nabi memang mendengar dan Nabi memang tidak mahu menjawab lagi. Setelah Nabi menyampaikan ilmu, Nabi pun tanya, siapa yang bertanya tadi?
Dia kata, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu tanya? Saya bertanya, bilakah kiamat berlaku? Lalu Nabi mengatakan, apabila sifat amanah ini merata-rata. Hilang sifat amanah tadi. Sifat amanah ini merata-rata, hilang sifat amanah. Maknanya orang sudah meninggalkan amanah, masing-masing sudah tidak amanah belaka. Maka menandakan bahawa itu tandanya kiamat hampir. Lalu dikatakan, kebanyakan segala makhluk, yang ni kebanyakan makhluk tiada menyempurnakan janji. Inilah dunia yang kita kejar-kejar saya ke dunia, yang kita nak bergaul sangat dengan orang, yang kita nak tumpu-tumpu sangat. Akhir kali duk fikir-fikir, Allah, nak cari yang baik dengan nak cari yang tidak baik, banyak tak baik pada baik. Kadang-kadang kita tengok dari segi percakapan, Masya Allah, memang boleh percaya dari segi percakapan. Maknanya dengan cara dia bercakap, beralusnya, lembutnya, kita percaya juga lah. Saya tolong, tak apalah, saya cari awak orang baik. Akhir kali mana-mana ada, dia tipu kita. Maknanya ini berlaku. Jangan kata gitu, yang kita sangka kawan baik kita yang bersama siang malam bersama dengan kita. Siang malam memang kita sangka lah. Orang kampung panggil dia tidur sebatang. Mana nak khabar baik. Orang khabar baik, tapi kadang-kadang orang yang disangkakan baik itu kadang-kadang tidak amanah dengan kita. Maka demikianlah keadaannya. Lalu dikata dah mereka itu tiada menyempurnakan janjinya, maka mereka itu dan menyusahkan mereka itu terlebih memberi faedah akan dikau. Ketiga sebagai bahawasanya segala makhluk tiada menyempurnakan janjinya, maka mereka itu dan menyusahkan mereka itu terlebih banyak daripada petulung mereka itu. Dia kata orang ini, kalau kita kawan-kawan ni banyak menyusah aja petulung. Maknanya dia dah fikir-fikir, kalau kita dah tumpu-tumpu sangat kepada dunia, sebab dunia ini terdiri daripada makhluk, terdiri daripada harta benda. Itu di antaranya terdiri daripada kenikmatan nafsu dan sebagainya, itu dunia. Lalu dikatakan banyak yang menyusahkan daripada menolong. Menyusahkan mereka itu terlebih banyak daripada petulung mereka itu, daripada menolong. Maknanya, dan kalau kita hari ini nak yang membawa akhirat dengan membawa dunia, banyak membawa dunia. Kalau hari ini jadi kita berkawan-kawan, berapa kerak yang bercakap bab agama, berapa kerak yang menarik kita pada agama, tapi kebanyakan yang menarik kita pada dunia. Dan kalau kita berjumpa pun bukan agama yang dicakapnya, bukan perkara ibadat yang dicakapnya. Yang dicakap perkara-perkara yang melibatkan pada dunia. Apa saja yang berlaku. Kalau bola lah bola, kalau ikan lah ikan. Maknanya kalau jumpa, mana itulah yang kita cakap. Akhirnya kita rasakan bahawa kalau untuk agama rasa tak menolong kita. Kalau tolong pun sedikit saja. Maka hendaklah kau tinggalkan mereka itu. Yang mana? Yang menyusahkan kamu, yang melalaikan kamu daripada melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi kawan ini memainkan peranan yang penting. Lepas tu dia suruh tengok kawan. Lihat kawan kamu. Panzur man yuqaliluhu, Nabi kata. Tengok anak kamu ni berkawan dengan siapa. Tengok. Lalu dikatakan oleh ulama, kalau kamu nak tahu dia ni orang baik tidak baik, tengok dia kawan dengan orang baik tau. Kalau kawan dia baik, nascaya dia baik. Biasanya begitu. Maknanya, maka tidak dapat tidak, kawan ini juga memainkan peranan yang penting. Sehingga kan jangan kata apa, Izzuddin Abdul Salam ni sultanu ulama, orang yang alim. Tetapi dia kata ketika aku duduk dengan Abu Hasan Syazili, baru aku tahu mengenai kehidupan agama yang sebenar. Abu Hasan Syazili ni dia syekh tasawuf, maknanya dia ulama sufi. Dan Izzuddin Abdul Salam ni ulama fiqh. Lalu ulama fiqh, kalau belajar fiqh tidak belajar tasawuf, kita akan banyak menghukum orang. Orang ni tidak betul, orang ni tidak betul, kerana kita semata-mata fiqh sahaja. Tapi kalau ada sufi, ada tasawuf, lalulah hati kita ini dapat ditundukkan, dibersihkan. Ataupun kita ini kalau kita belajar fiqh semata-mata, kita hanya melihat orang lain je salah. Dan kita akan melihat keaiban orang, tidak melihat keaiban diri. Tapi kalau kita belajar tasawuf, kita kena tengok keaiban diri, tidak melihat keaiban orang. Maknanya. Jadi bila dia duduk dengan Izzuddin Abdul Salam, baru dia kata, baru dia tahu keadaan sebenar. Untuk membaiki diri, untuk membersihkan hati. Maka dikatakan bahawa
hendaklah kau tinggalkan mereka itu. Tinggalkan mereka itu siapa? Yakni orang yang banyak menyusahkan kamu, orang yang banyak melalaikan kamu, orang yang banyak menarik kamu meninggalkan amal ibadat kepada Allah. Dan bercampur-campur dengan mereka itu, dan tinggalkan bercampur-campur dengan mereka itu. Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yatahallakuna fil masajid la hammuhum illa dunya fala tujalisunahum. Nabi mengatakan di dalam satu hadis, mengatakan bahawa ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman yatahallakuna fil masajid, mereka tu duduk dekat-dekat masjid. Fala hammuhum illa dunya, walaupun mereka duduk tempat ibadat bersekeliling dengan masjid itu, wala hammuhum illa dunya, tidak ada mereka bercakap kecuali dunia. Fala tujalisunahum, maka jangan kamu duduk dengan mereka. Ini kata Nabi. Maka tidak dapat tidak. Dia kata kita kena tinggalkan. Tinggalkan siapa? Tinggalkan orang yang melalaikan kita daripada melakukan amal ibadat kepada Allah. Kalau kita berkawan, tiba-tiba kita berkawan itu tidak memberi manfaat kepada akhirat, maka tinggalkan dia. Jangan kata dia dak pakar, kita tinggallah. Tujuan kita nak baiki diri kita, jangan kata dah leh kawan aja dak pakar, dengan aku je dak pakar. Dah leh kata gitu. Jangan kata gitu. Maknanya kita ini tidak salah berkawan dengan orang yang tidak baik. Seandainya kita nak tarik dia ke arah kebaikan. Maknanya kalau kita dah boleh kawan dengan orang yang jahat lagi, boleh kawan. Dengan syarat berdakwah, dengan syarat menarik manusia ke arah kebaikan. Maka kalau kita mengatakan bahawa kita tidak mampu menarik dia, dan kita pun hanyut juga, maka kita kena baiki diri kita. Baiki diri kita, maka tinggalkanlah kawan-kawan yang merosakkan. Sebab tu dia katakan bahawa di antara orang yang dibenci oleh Allah apabila apabila diberi ilmu kepadanya, dia tidak mahu mengamalkan dia. Maknanya. Ataupun dengan arti kata, apabila diberi nasihat, lalu dia menolak nasihat tadi. Ni orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila didatangi orang yang soleh, lalu dia meninggalkan dia. Patutnya orang yang soleh, patutnya dia kena berkawan. Alhamdulillah, Allah Taala telah hantarkan dia ke tempat tak baik. Dan apabila diberi, diajak pergi ke tempat kebaikan, lalu dipilih ke tempat yang buruk, maka ini orang yang tidak disukai oleh Allah. Maknanya, lepas tu kalau diberi pilihan, mari kita pergi tempat agama, mari kita pergi tempat hiburan, rasa banyak hiburan pada agama, rasa-rasanya. Maknanya, maka dikatakan di sini, bercampur-campur mereka pada barang yang tiada memberi faedah akan dikau, kerana kamu bercampur dengan mereka yang melalaikan kamu kepada akhirat, sebenarnya tidak memberi faedah, manfaat kepada kita, kepada kamu semua. Maknanya, biarlah kita berkawan ni biar ada manfaat dari segi agama, melainkan pada pekerjaan yang tiada daripadanya yang memberi manfaat dengan kebaikan mereka itu, kecuali kita kena bergaul juga, jangan tidak bergaul, tapi untuk dengan perkara yang tidak dapat tiada, yang perkara yang mesti kita kena bergaul juga. Takkan siapa tak pergi kedai nak beli juga. Apa tak pergi kedai tak jumpa orang. Maknanya dah lapar buruk kita, susahlah hidup. Kena juga pergi. Jadi kalau orang pergi jemput majlis kenduri kahwin, kena pergi juga. Kecuali maknanya kita uzur ataupun banyak sangat. Nak mesti perkahwinan kadang-kadang satu hari 5 kad. 5 kad. Jadi nak gisa kita jenis benda apa ni? Ini sikit saja makan. Nak pergi pun kadang-kadang darah dah. Jadi kalau boleh pergi, kita pergi. Jangan kata sahabat tidak mau bergaul dengan orang. Masa kita pergi, kecuali tempat yang kita pergi memang ada maksiat yang kita tidak dapat elakkan lagi. Itu barulah kita tak pergi. Dan kita tak boleh hukum, aku malam pergi ni mesti ada maksiat, dan pun tak tengok lagi. Mesti kena pergi dulu tengok. Kalau ada maksiat, barulah kita tidak serta sekali. Maka kena pergi juga. Sedangkan Nabi ni orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Majlis kahwin Nabi pergi. Bahkan orang apa? Orang yang hamba ni kira orang yang pekat bawahan lah. Panggil Nabi pergi. Sehingga kan ada orang fakir seorang. Orang fakir ni dia Allah, dia kata dia tak ada harta banyak. Tapi dia teringin sangat nak jamu Nabi. Dia rasa-rasa nak beri makan pada Nabi. Lalu dalam keadaan macam tu, tiba-tiba apabila dia dapat makanan, orang beri sedekah ke dia.
Orang pergi sedekah sebab dia pakai orang pergi sedekah, jadi makanan tu banyak. Dia pun teringat ke Nabi. Serta-merta dia teringat ke Nabi, dia pun pergi panggil. Bila dia pergi panggil Nabi, tengok Nabi ada bersama sahabat, tapi Nabi ajak kau sahabat, mai pergi muah dia belakang. Pergilah. Tak apalah, Nabi tak apa. Pergi. Tapi bila dia pergi, tengok memang banyak makanan, dia memang cukup untuk sahabat ni. Nabi tahu. Cakap ni. Ketika Nabi nak makan, lalu sahabat kata ke dia, depan orang fakir, dia ni fakir. Dia kata, ya Rasulullah, orang ni fakir. Mai, mana makanan banyak gini, dia fakir. Lalu ketika itulah sahabat yang fakir ni dia rasa kecewa. Dia rasa sedih ketika itu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, saya sangat-sangat ingin nak jamu pada Rasulullah. Dan ini makanan yang saya ada. Terus terang saya kata bahawa makanan ini orang sedekah pada saya. Sedekah pada saya. Betul kan? Maknanya Nabi tak makan sedekah. Dan Nabi tahu orang ini memang nak jamu Nabi. Dan memang betul-betul nak beri makan pada Nabi. Dan sahabat Nabi pun merasa hairan juga. Tujuan dia sahabat Nabi kata itu, tambah Nabi makan yang sedekah ini. Lalu Nabi kata begini, wahai sahabatku, dia ni orang fakir, lalu orang beri sedekah pada dia. Jadi apabila orang sedekah pada dia, maka ini sudah jadi milik dia. Jadi bila sudah jadi milik dia, dia nak bagi pada Rasulullah, tidak salah katanya. Lalu gembira sahabat Nabi. Maknanya barulah sahabat Nabi tadi gembira. Jadi Nabi pun bergaul dengan orang ramai. Tapi begini, kalau kita nak bergaul dengan orang ramai, biarlah ia membawa kepada kebaikan pada agama. Kita bergaul dengan orang ramai, sekurang-kurangnya kita jumpa, mari kita ajak pergi belajar. Maknanya biar ia memberi manfaat kepada agama. Sebab yang menjadi musuh kita dekat negeri akhirat, kawan-kawan kita ke. Nanti dekat negeri akhirat dia kata, dulu aku nak pergi semayang, mengajuk ringai. Contohnya, maknanya orang pakai dah baju Melayu kayak plekat, kita mengajuk ringai pula. Dah mau ikut yang bersuruh. Jadi akhir sekali begitulah keadaan dia. Maka dia kata tinggalkanlah mana-mana yang memberi tidak memberi manfaat, dan ambil, kita kena berkawan juga sekadar yang perlu. Yang tiada dapat tiada, dia kata. Maknanya daripada bergaul yang memberi manfaat dengan kebaikan mereka itu, yang mana ada kebaikan dia. Sebab kita kalau tidak bergaul lalu susah juga. Kalau kita bergaul ramai orang kenal kan, nanti kalau ada apa-apa senang. Sama ada orang nak minta tolong kita ataupun kita nak minta tolong orang kan senang. Tapi kalau kita duduk kat satu kampung, kita malah bergaul dengan orang. Tiba-tiba anak kita sakit macam mana, ataupun ada kematian dan sebagaimana, kan susah hidup. Maka dalam Islam suruh juga bergaul. Tapi bergaul itu biar memberi manfaat, maknanya. Maka kita pun perlu bergaul untuk mengambil kebaikan. Walau orang tu macam mana, mesti ada kebaikan pada diri dia. Maka ambil untuk mengambil kebaikan daripadanya. Dan engkau jauhkan kejahatan mereka itu. Adapun kejahatan-kejahatan naklah dijauhi. Naklah dijauhi, maknanya. Jadi begitulah kita ni memang kena sentiasa berdakwah. Kalau orang tu melakukan perkara tidak molek, kita kena meninggalkan dia secara hikmah. Kalau orang ini pesen dia memang mencari kesalahan orang, contohnya. Maka setiap kali dia bercakap perkara yang lain, kita cuba alih tajuk. Jangan kita terikut-ikut dengan kita hanyut. Kita alih tajuk, tapi kita tak alih tajuk. Kita alih tajuk je pusing balik. Maka kita tengok gelombang besar, jangan pergi terjun. Kita kena bangun tumbul lagi. Kita kena kata, Allah minta maaf, ada kerja rumah, tak ingat nak tutup gas, tak nak tutup rumah. Keka je tu. Mana? Jadi nak beritahu supaya kita terselamat. Jauhkan daripada kejahatan mereka. Dengan arti kata jangan terlibat sama dengan kejahatan orang yang bersama dengan kita. Kalau dia bawa kejahatan, membawa cerita ataupun buat apa-apa, jangan kita terlibat sama. Ni kita sambung, ya sungguh, tanya Astag tu. Awak tahu orang ni begini. Oh ya sungguh. Maknanya tak sangka sungguh. Dan lagi berapa awak tahu? Habis cerita. Hari-hari kau rosok. Kita pun balik jadi hati gelap. Ini yang jadi amal ibadat tak kesan ni. Ini yang menyebabkan istiqamah tak ada ni. Mula dia tanya bapa mayang payah ni. Bapa ngaji payah suruh air. Pas 3 botol minum dah ada. Dah jadi gana. Dan dia pun tak tinggal kawan.
Saya pun tak tinggal kawan yang menyosokkan hati. Kita tak nampak yang tu. Kawan kata, ustaz tu habis ke? Apa baca Yasin, baca pula ayat lain. Apa baca? Tak jadi benda, tak jadi ambil galem pula asnam. Mana? Akhir kali macam-macam. Air Zam-Zam. Dan sekarang ini kita yang merosakkan hati kita. Kita yang merosakkan hati kita, yang menyebabkan payah beribadat. Sebenarnya yang jadi payah ibadat dengan sebab dosa kita. Yang jadi berat ya sebenarnya. Tapi apabila kita bersihkan hati kita yang kotor ni jadi payah nak amal ibadat. Tapi bila hati kita bersih ni jadi mudah. Nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan engkau jadikan sahabatmu itu bagi mereka yang tiada merugikan, bersahabat akan dia. Kalau kamu nak berkawan, nak bersahabatlah dengan orang yang tidak merugikan kamu. Jangan bersahabat dengan orang yang merugikan kita. Nak tahu macam mana rugi? Kalau kita duduk, maknanya kita fikir-fikir tidak banyak membawa kebaikan agama, tidak banyak membawa kebaikan akhirat. Ataupun kita sudah tarik dia supaya dia ini kembali ataupun melakukan amal ibadat ataupun bersama-sama melakukan amal ibadat, maka ternyata dia tidak mahu. Ajak pergi belajar pun tambah, ajak bicara agama pun tambah, ajak belajar mengaji pun tambah. Maknanya ajak benda-benda ke agama tambah. Maka kita tengok orang ini memang hatinya tidak suka kepada agama, lalulah ditinggalkan. Itu lebih baik. Jadi ingat, agama ini bukan pada waktu-waktu yang tertentu. Orang mencari agama ni, yang pertama mesti nak menikah kahwin. Tahulah setiap agama. Sebelum nikah kahwin, gimari tak ada agama, tak cari agama lagi. Tak mikir dah, bila nak nikah kahwin mesti pergi jumpa qadi. Maknanya mesti nak cari agama. Yang kedua bab kematian. Bila sampai mati barulah nak cari. Baru nak cari agama. Maka jangan jadi macam tu. Kita ni agama ni mesti kena dalam kehidupan kita. Pakaian mesti pakaian agama. Pakaian agama pakaian macam mana? Menutup aurat. Nak pakai warna-warni itu jatuh nombor 2, tapi tutup aurat itu yang paling penting. Maknanya yang paling baik menutup aurat yang lebih terselamat daripada pandangan orang. Itu yang paling baik. Kemudian nak beritahu dalam kehidupan kita, akhlak mesti akhlak Islam. Tidak boleh, tidak ada beza antara orang kafir dengan orang Islam. Sehingga kan seolah-olah sama saja orang kafir pun gitu, orang Islam pun gitu. Tak boleh. Maknanya patutnya bila sebut orang Islam, mudah gundir bicara. Bila sebut orang Islam, mudah menolong orang. Jadi akhlak itu mesti ada. Dengan menunjukkan akhlak itu mesti kena akhlak Islam. Maka dikatakan di sini, kalau kawan kita berkawan dengan orang yang baik, alhamdulillah. Sebenarnya kawan yang baik ini sudah cukup menghidupkan hati kita kepada Allah. Sebab itu dia kata disuruh kamu berkawan dengan orang yang soleh, duduk dengan orang-orang yang soleh. Tapi macam mana nak tahu orang duduk dengan soleh ni? Yang pertama, kalau dia bercakap menambahkan ilmu kamu. Bukan ilmu dunia, ilmu akhirat. Maknanya kalau dia bercakap menambahkan ilmu, nambah ilmu. Kemudian apabila sahaja kamu memandang wajahnya, menenangkan hati kamu. Tengok saja sudah tenang aja hati. Ini menandakan orang itu ada cahaya ataupun orang itu tanda kesolehan dia ada. Maknanya. Dan apabila saja dia melakukan amal ibadat, menyebabkan kamu bersemangat buat amal ibadat. Kamu pun rasa nak buat juga amal ibadat. Dan apabila kamu melakukan kesalahan, apabila kamu melihat akhlaknya, lalu terasa kamu dapat meninggalkan kejahatan kamu. Maknanya tengok perangai dia, barulah tersedar kita, aku ni banyak salah. Tengok dia. Maknanya. Tapi kalau kita berkawan yang menyebabkan membawa kepada rosak hati, rosak kita. Sebab tu kita kena tengok, baik kita belajar, baik kita berkawan, sebenarnya dua kita. Sama ada cahaya ataupun zulmat. Kalau kita berkawan dengan orang yang buruk akhlak, zulmat masuk dalam hati kita. Tahu zulmat apa? Kegelapan. Benda-benda gelap ni, mana bila gelap, hati dah gelap, dengar Quran, dengar hadis, dengar majlis agama pun memang tak ada rasa apa-apa. Kalau hati kita ada cahaya, kita rasa tak pergi belajar, rasa susah hati, gelisah, rasa rugi saja. Itu sudah ada cahaya di dalam hati. Tapi kalau sudah tidak ada cahaya, adik kata ada, dia tak ada apa-apa, makanya marah, mesti bangun pula dia tu. Maknanya. Jadi nak beritahu, kita berkawan, bahkan kita mengambil ilmu pun sama ada cahaya ataupun zulmat. Sama ada cahaya. Kalau orang itu orang yang bercahaya hati, dia menyampaikan ilmu, maka cahaya masuk dalam hati kita. Tapi kalaulah di dalam hatinya ada fitnah, ada ujub, ada hasad, ada dengki dan sebagainya, maka itu zulmat yang akan masuk dalam hati kita. Walaupun kita dengar perkara agama.
Begitu juga kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan orang yang soleh, maka cahaya itu akan kena pada kita. Sebab tu Nabi kata, simbolik ni Nabi beritahu, kalau kamu berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kalau kamu tak beli minyak wangi pun kamu dapat cium wangi dia. Tak beli pun. Maknanya. Tapi kalau yang itu umpama kita berkawan dengan orang yang baik, maka kesan dia tidak dapat, kesan yang baik. Tetapi kalau kita berkawan dengan orang yang buruk, akhlaknya seumpama kita berkawan dengan orang yang buat tukang besi. Dia buat tukang besi, dia katok besi, bau asap. Bau asap yang tidak sedap tu, kita dapat cium bau asap yang tak sedap. Maknanya gitu gambaran dia. Maka akan memberi kesan. Sehingga kan kata Syekh Yusuf Al-Hasani dalam satu kuliah dia di sini, seorang ulama Lebanon tu, dia kata tanpa disedari orang itu telah mencuri sesuatu yang berharga pada kita. Siapa? Kawan kita. Kalau kita berkawan, kita pun duduk berkawan-kawan, kita bangun tidur dengan tak ada duit kita. Habis licin. Tengok duit, dia tinggal duit kosong. Ataupun IC dia ambil, tengok muka lain, dia tinggal IC. Tetapi habis harta benda kita ambil. Telefon yang kita tak tepi pun habis. Jam kita yang mahal habis tu. Warna kita mengamuk gitu lah. Tak sangka harapkan pagar makan padi. Maknanya kita pun marah. Sebab apa? Dia telah mencuri sesuatu yang berharga yang ada pada kita. Tetapi kata Syekh Yusuf, ada lagi perkara yang berharga yang ada pada kita. Dia curi tanpa kamu sedar. Apa dia? Akhlak kamu yang baik. Ramai mana orang yang baik, kadang-kadang anak kita yang baik, bila berkawan dengan budak yang tidak baik, habis akhlak anak kita. Habis. Maknanya kadang-kadang orang ni sudah yang baik, sudah pandai hormat orang tua bercakap, sembahyang pun sudah tidak tinggal, maknanya cakap pun beralu, maknanya dalam keadaan dengan penuh adab. Ada kesabaran, dia pun sabar, rajin pun rajin. Tapi bila dia berkawan, mana adab dia dengan ibu bapa? Sudah tidak ada. Mana adab yang guru? Sudah tidak ada. Mana ibadat dia yang dahulu sembahyang 5 waktu tidak tinggal? Mana? Sudah tidak ada. Sudah habis tidak ada. Mana percakapan yang lemah lembut? Sudah bercakap dengan kasar. Maknanya, mana dia? Dia sudah diambil oleh kawan dia yang buruk tadi. Maknanya kawan dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga pada dirinya tanpa dia sedar. Tu kena pilih kawan. Pilih kawan betul-betul, kena pilih bersahabat betul-betul. Maka dia kata, janganlah kamu ini jadikan sahabat itu bagi mereka yang tiada merugikan bersahabat akan dia. Maka kamu boleh berkawan, tapi berkawan dengan yang jangan membawa persahabatan itu merugikan kita. Lepas tu kita kena kawan orang yang soleh. Kalau kita ada peluang berkawan dengan ulama', alhamdulillah, berkawanlah dengan ulama'-ulama'. Kalau kita berkawan dengan ulama'-ulama' lain, maknanya bercakap itu agama. Saya pernah bawa seorang ulama' daripada Madinah, daripada Kemaman. Dia berceramah di Kemaman. Lalu kita pergi ambil dia di Kemaman, sampai ke sini untuk buat kuliah di sini bro. Jadi kita sengaja pergi ambil sana. Jadi sepanjang pengalaman kita duduk dengan dia, daripada Kemaman sampai ke Terengganu, dia cakap tak berhenti, semuanya ilmu. Pandai kata dalam kereta tu kita boleh ambil kertas, kita boleh ambil ilmu. Kan dah cakap dah. Kalau kita tanya dia bagaimana keadaan negara Syekh di sana, dia tak apa nak jawab. Dia tak apa nak jawab. Tapi kalau kita cuba apa yang dimasukkan dengan musyrik ni, macam mana nak cari musyrik, macam mana perjalanan tasawuf, dia akan cerita daripada awal sampai ke akhir tu ilmu saja. Kalau dia diam pun tangan begitu berzikir. Dengan berzikir baru cakap Allah kata bezanya. Munasabahlah, dia kata disuruh berkawan dengan orang-orang yang soleh, disuruh berkawan dengan orang-orang yang baik, kerana ia akan memberi kesan kepada kita apabila bercakap menambahkan ilmu. Ni apabila bercakap menyakitkan hati, tu tambah. Kalau bercakap menyakitkan hati. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang baik, boleh bercakap menambahkan ilmu. Kadang-kadang bercakap ni rasa terkesan di dalam hati kita. Cakap tu hanya sekejap saja. Maknanya. Tetapi itu kelebihan kalau kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Dan tiada menyesal atasmu duduk berkhidmat akan dia, dan tidak menyesal kalau kamu berkhidmat dengan orang yang soleh. Lepas tu orang-orang dahulu dia suka berkhidmat dengan ulama'-ulama', berkhidmat dengan orang-orang yang soleh. Maknanya kerana apa? Kerana berkhidmat dengan dia ini menyebabkan dia kasih. Kita ini, kalau orang itu dikasihi oleh Allah, disebut di dalam hadis, apabila seorang itu tercatat namanya orang yang dikasihi oleh Allah, lalu namanya akan naik akan langit.
Lalulah malaikat membawa nama ini lalu memberitahu kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, Allah Ta'ala kumpulkan kepada para malaikat. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku semua, sesungguhnya aku telah mengasihi si Anu bin si Anu. Dia beritahu maknanya dengan sebab kebaikan. Boleh jadi hari tu orang ambil orang tu tak ada harta ni, tapi dia tengok ada orang yang lebih miskin pada dia, lalu dia beri siapa dia tak ada harta. Tiba-tiba namanya tercatat orang yang soleh. Anda kata, lalu nama dia akan naik. Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, wahai malaikatku, aku ini kasih kepada si Anu bin si Anu, maka hendaklah kamu kasih pada dia. Lalu malaikat ini pula, malaikat Jibril mengumpulkan segala malaikat, lalu berkata, ketahuilah Allah Ta'ala kasih kepada si Anu, maka aku kasih kepada dia, maka hendaklah kamu kasih ke dia semua. Lalu malaikat semua kata, aku kasih kepada dia semua. Lalu malaikat itu memohon ampun kepada dia. Sentiasa memohon ampun kepada dia, dan termasuk juga orang yang dia kasih, Allah Ta'ala kasih. Maknanya Allah, orang yang dia kasih, dia ni dikasihi oleh Allah, kemudian dia kasih pada orang lain pula, maka orang yang dia kasih pun menyebabkan dikasihi juga oleh Allah. Sebab itu kalau kita berkawan dengan orang yang dibenci oleh Allah, dengan kita dibenci oleh Allah. Kalau kita berkawan dengan orang yang dikasihi oleh Allah, maka dengan kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita berkawan dengan orang yang buruk akhlak pun untuk berdakwah, mengajak dia kembali kepada Allah. Tapi kalau tidak memberi kesan, bahkan memberi keburukan ke dalam hati kita, maka hendaklah kita tinggalkan dia. Berkawanlah dengan orang yang baik. Dan orang yang baik ini, dia sentiasa duduk dalam rahmat Allah, dia sentiasa duduk dalam keampunan Allah. Jadi malaikat yang doa ke dia tu, tapi orang ni kasih kepada seorang lain, dengan sebab kita berkawan dengan, maka doa itu pun dapat juga kepada kita, kerana kita kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah. Sebab itulah kita ni kena cari kasih pada Nabi sebenarnya. Nak harap amal ibadat sahabat macam sahabat Nabi tak mampu kita. Sahabat Nabi ibadat macam mana, hati dia ingat pada Allah Ta'ala macam mana. Yang sentiasa menangis malam hari. Lalu teringat dalam satu hadis, ada mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak nak amalkan ni, dan dia ni bukan jenis orang yang banyak beramal tapi nak masuk dalam syurga. Lalu Nabi tanya, apakah amalan yang kamu ada, ataupun apakah yang kamu ada? Dia kata, saya tidak ada apa-apa amalan, hanya saya ada hati yang kasih pada Nabi. Amalan banyak tak ada, tapi rasa sayang pun Nabi, rasa kasih pada Nabi. Nabi kata, anta man ahbabta fil jannah, kamu bersama dengan orang yang kamu kasih dalam syurga. Sehingga kan dikatakan, kalau seseorang itu di dalam hatinya rasa cinta pada Nabi, rasa kasih pada Nabi, maka dia pun akan dikasihi oleh Nabi. Dan sesiapa yang dikasihi oleh Nabi, maka dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, seseorang tadi hendaklah berkawan dengan orang yang memberi kebaikan kepada kita. Dan kalau boleh kita berkhidmatlah dengan dia, kerana berkhidmat dengan dia memberi kebaikan di dunia dan juga di negeri akhirat. Siapa yang berkhidmat dengan orang yang soleh akan diluaskan rezekinya. Siapa yang berkhidmat dengan orang soleh akan diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Siapa yang berkhidmat dengan orang soleh akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang berkhidmat dengan orang yang soleh akan dikasihi oleh Allah Ta'ala, kerana orang yang soleh itu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan di sini, memberi khidmat ke atas dia dan berjinak-jinak engkau dengan kitabnya, yakni dengan ilmu dia. Maknanya belajar-belajar dengan ilmu dia, dan melazimkan engkau akan dia. Lazim ni maknanya sentiasa bersama dengan dia. Jangan bersama-sama sampai nak tidur pun tak boleh. Sampai dia dah latih bila nak balik ni, nak tidur pula orang nak kawal sangat. Jangan begitu. Tengok keadaan dia. Kalau kita tengok keadaan lewat-lewat malam, di dalam satu hadis dia kata, kalau kita pergi rumah orang lepas pada isyak, ini makruh hukum dia. Makruh kerana mengganggu dia, kecuali kita pergi rumah dia sebab dia jemput kita kerana ada jamuan. Nanti dia jemput kita pergi makan rumah dia tak mari, dia buat makanan banyak, berapa tak mari, makruh hukumnya. Itu tidak makruh sebab dia memang jemput kita. Tapi kalau saja-saja memang tidak boleh. Kalau nak bercakap, biarlah esok kan. Saya dulu pernah kena satu hari kat pukul 2 pagi, ketuk rumah saya. Kita kebetulan demam masa tu. Demam, tambah bangun dia ketuk tak berhenti-henti. Saya pun mari mikir, memang ada masalah susah ni, ada masalah susah. Saya pun keluar, hanyut-hanyut pada kita siapa demam ni. Hanyut-hanyut duduk.
Tengok kat aku 2 pagi. Dan masa tu kita demam tu, lepas syak tidur dah, letih sah. Bangun pula, pening-pening kepala. Nak tanya ustaz soalan, masya-Allah. Nak tanya soalan pagi besok boleh, kita dah pening kepala tanya soalan. Tanyalah soalan, satu soalan. Kita jawab gini je, tanya hak ni pula. Jawab hak ni, tanya hak ni. Kau pening kita, kau tambah demam. Nanti tengok-tengok maknanya dia kalau lewat-lewat malam dia tak perlu dah. Kecuali memang ada hal-hal yang penting yang tidak diselesaikan ataupun perlu pagi besok ni, maknanya takut dodang. Itu tak apalah. Tapi main pukul 1, pukul 2 mari mesej lewat-lewat malam jadi masalah juga. Baik, maka dikatakan bahawa hendaklah melazimkan engkau akan dia lazimkan, hendaklah lazimnya ni bersama-sama dengan dia. Maksud bersama, kalau boleh biar sentiasa ada di dalam majlis ilmunya. Maknanya jadi majlis ilmu dia mesti kena ada supaya hati kita tenang saja. Sebenarnya dulu majlis ilmu ni hati tenang sebenarnya. Dan juga akan menghidupkan hati kita. Tapi oleh kerana kita cuba cah bateri, lepas tu kita balik, lepas tu mampu pula bateri, hidup dia cah pula gitu keadaan kita. Maknanya jadi kena cah sama bateri kita. Kena cah sama. Maka melazimkan engkau akan dia hendaklah bersama. Sehingga Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya jalis ulama, wahai anakku duduklah kamu dengan para ulama. Kerana para ulama yang dimasukkan ulama itu ulama sufi yang menghidupkan hati pada Allah. Kerana ulama ini menghidupkan hati-hati manusia sebagaimana air hujan menumbuhkan tanaman-tanaman, begitu juga ulama ini menghidupkan hati-hati manusia yang sudah mati. Air hujan menghidupkan bumi yang mati, maka ulama menghidupkan hati yang mati. Maknanya maka disuruh kita duduk bersamanya, melaziminya dan bersama dengannya, agar kita mendapat manfaat dengannya. Maka adalah engkau itu di dalam tiap-tiap kelakuan melihat daripadanya tiap-tiap keelokan. Kerana kalau kamu berkawan dengannya, setiap perbuatan tu kamu tengok kebaikan, maka akan memberi kesan kepada kamu. Maknanya. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang tidak molek macam, mari hari curi sekali, tambah. Lama-lama curi juga. Dia akan memberi kesan. Betul tak? Tapi kalau kita berkawan dengan orang, maknanya dia suka sangat mengaji, lama-lama kita rasa tak kena, aku tak pandang ngaji, kena ngaji juga. Dia akan memberi kesan sebab kelakuan dia yang baik-baik ni akan menarik kamu ke arah kebaikan. Waktu disuruh kita berkawan orang yang baik-baik. Maka dikatakan di sini, dia kata tiap-tiap kelakuan melihat daripada kawan tadi, sahabat tadi, tiap-tiap keelokan dan kelebihan daripada kurnianya, dan dapat engkau akan dia, kamu pun akan dapat juga. Dengan kebaikan dia, dapat engkau akan dia pada tiap-tiap kedatangan kepayahan di dalam dunia dan juga akhirat, dan dia dapat tolong kamu ketika kamu dapat kesusahan dunia akhirat. Mana? Dan orang yang baik ni sebenarnya nak tengok orang tu betul-betul baik dengan kita, tengok kita masih susah. Masa senang nak belaka, dia kita susah, dia pakat tembur belaka. Maknanya itu bukan baik. Betul kok pepatah Melayu kata nak mencari. Maknanya maka tengok begitu. Ada sahabat Nabi melihat Nabi ditimpa musibah, tetap bersama dengan Nabi. Kalau macam mana pun. Sehingga kan sahabat Nabi kata, kami tidak akan berkata sebagaimana Nabi Musa. Umat Nabi Musa berkata dengan Nabi Musa, wahai Musa, kamu nak pergi berperanglah, kami nak duduk di rumah kami saja. Kami nak duduk sini saja. Tapi kata sahabat Nabi, kami tidak akan kata begitu. Kami akan kata, ya Rasulullah, berjihadlah kamu, kami akan bersama dengan kamu. Maknanya sebab tu dia katakan bahawa walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud ila akhir ayat. Menunjukkan bahawa sahabat Nabi ini, orang yang bersama dengan Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, memang dia keras dengan orang kafir. Dia tak biarkan orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara satu sama lain. Dan kamu akan tengok mereka itu rokok, sujud, mencari keredaan Allah, sehingga kan ada kesan pada wajah-wajah mereka. Bukan kesan siapa ketetok hitam tak dahi ni tu. Bukan, tapi kesan pada wajah mereka, kita akan nampak kejernihan, nampak cahaya dan sebagainya. Jadi nak beritahu apa sifat dia? Ruhama ubainahu, berkasih sayang. Sehingga kan sahabat Nabi, pekat sahabat Nabi, satu tu dia ini nak makan daging kambing.
Tapi bila datang lagi kambing orang bagi ke dia, dia teringat kawan dia ni yang merupakan jiran dia ni susah. Aku tak tergamak nak makan. Kalau aku makan jiran aku susah, beri lagi kambing, beri kawan dia. Kawan dia dapat lagi kambing nak makan. Nak makan teringat kan, ya Allah aku tak boleh makan, ingat ke. Biarlah aku tak makan pun tak apa, beri pada dia. Ni dapat teringat apa? Siapa ketua yang mula? Ni berlaku sahabat Nabi. Siapa ketua yang mula? Tengok. Dia mula. Dekat. Maknanya. Jadi nak beritahu, nak kaburnya sampai gitu sekali. Yang kata jaga. Sehingga kan siapa berlaku. Berlaku yang lebih dahsyat lagi ketika berlaku peperangan, kena cedera parah, sangat-sangat dahaga ketika itu, nak membawa kepada kematian, lalu minta air. Bila dia minta air, teringat tiba-tiba nampak orang sebelah pada dia beri isyarat nak air. Yang orang sebelah dia tu nazak dah. Lalu dia bertunjuk isyarat beri pada orang tadi. Lalu air tadi kawan dia nak beri ni. Tengok orang ni suruh beri pada orang tu, beri pada orang tu. Bawa air lagi. Bawa air nak beri, nak minum tadi tu, tengok-tengok sebelah tu nazak. Nazak dah. Suruh beri kepada sebelah tu. Beri pada sebelah tu. Sebelah ni tengok hak ni nombor 1 pula. Nazak. Lalu dia pergi sini sudah mati. Pergi di sini sudah mati, pergi sini sudah mati. Mati tiga-tiga. Kalau kita dok bah kita dulu kena minum air kenyang. Nak beritahu persahabatan yang begitu tinggi. Maka begitulah. Kawallah kita dengan perkara, dengan persahabatan yang boleh membawa manfaat kepada akhirat kita. Wallahu a'lam. Ni peringatan diri sendiri je. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.